SPM tahun 2011, R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan secara songsang dengan T. Diberi K ialah pemalar cari hubungan antara R, S dan T. Jadi dekat sini kita baca elok-elok maklumat yang diberi, iaitu dia melibatkan R, S dan juga T. Okay. Tetapi antara R dengan S ialah dia berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S. Jadi cara penulisannya, R berubah secara langsung, simbol itu, dengan punca kuasa 2. Okey, buat punca kuasa 2S. Alright, yang bila kita buat macam ni, dah selesai ayat yang pertama sampai S. Dan secara songsang, okey, ayat yang kedua dekat sini, secara songsang pula dengan T. Secara songsang letaknya ialah di bawah. Untuk menunjukkan dia songsang, dia letak di bawah. Buatkan per ataupun bahagi dengan T. Jadi T itu berada di bawah. Okey, ini cara penulisan ubahan menggunakan simbol ubahan ini. Okey, kemudian maka ditulis untuk menuliskan hubungan antara R, S dan T, kita tukar daripada bentuk simbol kepada bentuk sama dengan. Bila nak tukar bentuk simbol kepada sama dengan, yang semua ni sama saja. Okey, punca kuasa S, kemudian bawahnya ini per dengan T ni sama sahaja. Cuma bila kita tukar daripada simbol kepada sama dengan, kita perlu tambah pemalar dekat sini, iaitu disebut diberi K ialah pemalar. Jadi pemalar K ini kita kena tambah di depan sini. Jadi dia akan menjadi R sama dengan K punca kuasa S bahagi dengan T. SPM tahun 2009. Okey, diberi yang ini. Okey, dan P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan punca kuasa 3R. Okey, nyatakan nilai M dan nilai N. Okey, sekarang berdasarkan kepada ayat ini, ayat yang diberi P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Jadi kita tulis P berubah secara langsung, simbol ubahan, dengan punca kuasa 2Q. Bila berubah secara langsung, dia searah saja, sebaris saja. Dengan apa? Dengan punca kuasa 2Q. Punca kuasa 2Q. Okey, sambungan dia. Dan secara songsang, bila disebut secara songsang, ingat, bila secara songsang dia berada di bawah, mesti buat per. Bahagi. Secara songsang dengan kuasa 3R. Jadi sini R, kuasa 3. Macam tu. Okey, ini juga boleh ditulis kepada P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q ini boleh ditulis sebagai Q. Punca kuasa ini ialah bersamaan dengan kuasa setengah. Okey, bahagi dengan R kuasa 3. Lepas itu, kita buat perbandingan. Iaitu perbandingan di antara yang ini, kita nak cari M dan N. M ialah terletak pada Q kuasa M. Q kuasa setengah. Jadi kita buat perbandingan ini dengan ini. Jadi bermaksud ini Q, maka M nilainya ialah setengah. M samaan dengan 1/2. Kemudian kita buat perbandingan yang bawahnya pula, iaitu R kuasa N ini bandingkan dengan yang bawah sini, iaitu R kuasa 3. Jadi sini R, ini R, N ialah bersamaan dengan 3. Maka N adalah sama dengan 3. SPM tahun 2013. Hubungan di antara P, Q dan R ialah diberi ini dia. Kemudian diberi P-nya 8 apabila Q-nya 2 dan R-nya 3. Hitung nilai P bila Q 6 dan R 4. Okey, yang pertama, bila diberi dalam bentuk simbol macam ini, ialah kita kena tukar daripada bentuk simbol kepada bentuk sama dengan. Jadi, P kita tukar pada sama dengan, yang lain ini sama sahaja. Q kuasa 2 per R sama sahaja. Cuma bila tukar daripada simbol kepada sama dengan, kita kena tambah pemalar K dekat hadapan dia. Sekarang dia ada beri dalam soalan bahawa P-nya 8, Q-nya 2, R-nya 3. Kalau saya gantikan ketiga-tiga ini dalam ni, P-nya ialah 8. Ini K. Q-nya ialah 2. Okey, tapi Q ada kuasa 2. Seterusnya, R-nya ialah 3. Okey, bila diberi P, Q dengan R, dia punya nilai, tujuannya ialah kita nak cari K. Kita nak dapatkan apa dia K itu. 8 darab dengan 3 ialah 24, sama dengan 2 kuasa 2 ialah 4. 4 darab K ialah 4K.
Maka K adalah sama dengan, ini 4, ini pindah kat sana jadi bahagi. Jadi 24 bahagi 4. Dan nilai K ialah 6. Bila kita dah dapat nilai K-nya 6, kita masukkan semula dalam persamaan ni. Kita gantikan ya, iaitu P sama dengan K-nya tadi ialah 6. So, masukkan K-nya 6. Yang lain tu sama saja, iaitu Q kuasa 2 per dengan R. Sama, cuma kita gantikan K-nya 6 dalam ni. Okey, seterusnya kita buat pula yang ini diberi. Hitungkan nilai P apabila Q-nya 6 dan R-nya 4. Jadi kita masuk saja dalam soalan ini, iaitu dia suruh hitung nilai P sama dengan, maka ini K-nya masih lagi 6. Q-nya kita masukkan nilai, Q-nya ialah 6. 6 kuasa 2 lah, Q-nya 6, masukkan dekat sini. Q 6 tapi ada kuasa 2. Okey, kemudian bahagi dengan R, dan R-nya ialah 4. Bila tiba macam ni, kita boleh saja guna kalkulator untuk menjawab soalan. Untuk dapatkan apakah dia nilai P. Maka P ialah sama dengan 6 darab dengan 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 ialah 36. 36 darab 6 ialah 216. Bahagi dengan 4. Guna kalkulator saja senang ya. Bahagi dengan 4, kita dapat nilai P-nya ialah 54. Soalan SPM tahun 2010, soalan menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah P dan Q. Okey, ni jadualnya. Kemudian, dengan keadaan Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Hitung nilai N. Okey, sekarang daripada bentuk yang warna merah ini, bentuk ayat, kita nak tukar dia kepada bentuk simbol. Maka, kita tulis macam ni, dia kata Q berubah secara langsung, kita buat simbol ubahan. Langsung bermaksud searah sahaja. Berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Punca kuasa. Okay. Punca kuasa 2P. Okey, ini dia. Ini dalam bentuk ayat, ini dalam bentuk simbol. Kemudian dalam bentuk simbol, kita tukar dia kepada bentuk persamaan. Maka Q adalah sama dengan ini punca kuasa P. Tetapi, bila kita nak tukar daripada simbol kepada sama dengan, mesti tambah K depan dia. Langkah yang pertama, mesti nak kena cari nilai K. Untuk cari nilai K, kita mesti tahu P dan juga mesti tahu Q. Jadi, berdasarkan kepada soalan dalam jadualnya ini, kita tengok yang mana P dengan Q-nya diketahui. Jadi, kita tengok dekat sini, apabila P-nya 1/4, Q-nya ialah 3. Jadi, kita guna kolom yang pertama ini. Q-nya ialah 3. Ini kita nak cari K-nya, nak dicari. Kemudian, punca kuasa 2P. Dan punca kuasa 2P, P-nya ialah 1/4. Masukkan ke dalam. 1/4. Maka K adalah sama dengan, jadi dekat sini kita nak cari K. K adalah sama dengan 3. Ini hubungannya darab, maka pindah ke sini jadi bahagi. Bahagi punca kuasa 1/4. Okey, kita guna sahaja kalkulator untuk cari nilai K. Selesaikan yang ini. So, 3 bahagi dengan punca kuasa. Okey, tekan punca kuasa. 1 bahagi 4, 1/4. Buatkan kurungan dalam dia 1/4 ataupun 1 bahagi 4, tutup kurungan. Jadi kita dapati apa dia nilai K? Nilai K-nya ialah 6. Jadi dekat sini dituliskan bahawa K adalah sama dengan 6. Okey, bila kita dah dapat nilai K-nya 6, maka kita tulis semula persamaan ini tadi. Tulis semula. Maka Q adalah sama dengan K-nya. Kita dah tahu K-nya ialah 6. Masukkan 6 dan punca kuasa P. Jadi untuk kolom yang pertama sini, tujuannya ialah untuk cari nilai K. Kita akan guna pula kolom yang kedua untuk cari N ini. Okay, jadi kita masukkan maklumat yang diberi. Bila P-nya N, bila nilai P-nya ialah N dan Q-nya ialah 2. Masuk kat sini, Q-nya 2. Sama dengan 6, punca kuasa P-nya ialah N. Okey, jadi dekat sini, punca kuasa N adalah sama dengan 6 ni pindah ke sini, 2 bahagi 6. Okey, jadi 2 bahagi 6, permudahkan, iaitu kita akan dapat 1/3. Jadi, maka N adalah sama dengan, punca kuasa ini bila pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi kuasa 2. Jadi, kita tulis sebagai 1/3. Ini punca kuasa pindah ke kanan, dia jadi kuasa 2. Maka nilai N kita adalah bersamaan dengan 1 kuasa 2 ialah 1. 3 kuasa 2 ialah 9.
Jadi nilai N ialah 1/9.